Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kepimpinan bagi sesebuah organisasi perlu memahami dan mengubah kepada cara pemikiran baru yang memerlukan kaedah, prinsip dan cara kerja yang mudah. Dalam membina atau membuat apa-apa juga perancangan, melaksanakan intervensi, mencari apa jua isu atau kelemahan, pengubahsuaian membuat keputusan dan juga proses planning, organizing, leading dan controlling, semuanya harus berteraskan kepada data atau data driven pada semua peringkat dan bukannya hanya berteraskan kepada andaian dan juga persepsi semata-mata agar kita dapat memenuhi kehendak pihak berkepentingan ataupun stakeholder kita. Data driven dapat digunakan untuk memacu organisasi ke tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, data driven tidak boleh dikesampingkan kerana ianya membolehkan kita menjadikan laporan-laporan, maklum balas yang kita terima, pandangan, idea, analisis dalaman ataupun luaran sebagai rujukan kita untuk menambah baik dan memperkasakan pendidikan dan intervensi atau inovasi yang akan kita laksanakan untuk memperkukuhkan pendidikan kita. Seterusnya, kita juga perlu menghargai setiap pandangan yang diberikan. Sebab itu, salah satu daripada prinsip yang kita cadangkan, yang kita nak ketengahkan, ialah berkaitan dengan daya tahan ataupun resilient, iaitu ketahanan diri atau daya tahan yang tinggi dari segi emosi. Sebagai contohnya, jika kita rasa marah, gembira dan benci, seharusnya kita mampu mengawal emosi sebaiknya. Kita seharusnya bersikap rasional, mempunyai jati diri yang tinggi, mempunyai keputusan secara konsisten dalam apa juga situasi, sentiasa berteraskan kepada prinsip-prinsip kerja yang sewajarnya, sentiasa berpandukan kepada garis panduan, walaupun ada ketikanya kita berhadapan dengan individu yang merupakan sahabat, saudara mara dan sebagainya. Kita menyasarkan pemimpin pada semua peringkat, terutamanya di sekolah, adalah pemimpin yang berprestasi tinggi dan kuat daya juangnya. Jadi inilah yang cuba kita takrifkan sebagai salah satu daripada perkara yang memberikan penjelasan tentang daya ketahanan diri. Kita sedia maklum bahawa pendidikan kita adalah dinamik sifatnya, sentiasa berubah dari masa ke semasa. Cabaran kita untuk membantu, membimbing dan memandaikan anak-anak didik kita dalam situasi pada hari ini dan akan datang sudah pastinya amat mencabar. Jadi, kepada rakan-rakan guru dan seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia, kita seharusnya mempunyai daya tahan yang tinggi untuk menghadapi segala cabaran, untuk memastikan bahawa segala matlamat dan hasrat yang kita nak capai untuk anak-anak didik kita akan beroleh kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sejauh mana kita dapat menentukan KPI bagi setiap pelan tindakan kita tercapai? Penentuan kejayaan KPI terletak kepada keberhasilan kerja buat kita ataupun outcome base. Kita perlu mengukur keberhasilan dan membuat penambahbaikan pada semua peringkat. Kita bukan sekadar membina pelan strategik apa, pelan tindakan yang bagaimana, tetapi yang lebih penting ialah apakah outcome yang kita akan capai daripada hasil perancangan dan juga intervensi yang kita bina dan juga rangka. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, prinsip utama kerja buat yang boleh kita laksanakan ialah bagaimana kita harus menguruskan navigasi untuk memacu pendidikan kita di semua peringkat. Memberi pandu arah, tunjuk arah atau memberi bimbingan dan sokongan. Perkara yang saya maksudkan adalah pelan sokongan yang berstruktur yang akan kita berikan kepada semua peringkat. Setiap peringkat kepimpinan bertanggungjawab untuk memberikan sokongan semaksimum kepada pegawai-pegawai di bawah seliaan masing-masing, termasuklah JPN, PPD dan juga sekolah. Untuk itu, saya ingin menegaskan di sini bahawa komitmen kita adalah untuk memastikan bahawa berlakunya keefisienan komunikasi daripada kementerian sampailah ke akar umbi, khususnya yang melibatkan kumpulan sasaran kita,
iaitu murid, guru-guru dan juga ibu bapa di peringkat operasional di bawah sana. Jadi untuk itu maka seharusnya sistem sokongan ini menjadi keutamaan kepada kita untuk melihat apakah sistem sokongan yang boleh kita beri kepada jabatan-jabatan pendidikan negeri. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga seharusnya memberikan sistem sokongan yang terbaik kepada semua 142 PPD dalam kawalan mereka. Dan seharusnya mereka ini adalah merupakan entiti yang sangat hampir dengan sekolah. Mereka perlu memastikan bahawa ada satu sistem sokongan, support system untuk semua sekolah dalam kawalan mereka. Dan pastinya pengetua guru besar bagi 10,200 buah sekolah di seluruh negara perlu memastikan mereka juga mempunyai sistem sokongan yang sistematik yang perlu mereka berikan kepada guru-guru mereka, kepada murid-murid mereka dan kepada ibu bapa di sekolah mereka. Kalau ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, tidak timbul soal keciciran, kepekatan dan juga kecairan segala maklumat dasar dan juga intervensi atau inisiatif program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN, PPD maupun sekolah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Dan prinsip kerja yang tidak kurang pentingnya perlu ada dalam budaya kerja kita di KPM ini ialah dari segi kecekapan, efisiensi. Dalam melaksanakan setiap tugasan yang diamanahkan, semua lapisan Kementerian Pendidikan Malaysia ini perlu melihat sejauh mana atau bagaimana penggunaan sumber digunakan secara cekap untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Bagaimana sistem penyampaian serta pengurusan dalam sesebuah organisasi dilaksanakan dari peringkat kementerian, JPN dan PPD hinggalah ke peringkat sekolah? Adakah setiap peringkat menerapkan bajet atau peruntukan kewangan diturunkan dengan cekap? Jika kita ada sumber kewangan, maka tadbir uruslah kewangan itu dengan sebaiknya supaya ianya memberikan impak yang besar. Jika kita menerima sebarang peruntukan, maka gunakanlah peruntukan itu sebaiknya supaya dapat memberikan impak yang besar, value for money kepada kumpulan sasaran kita iaitu murid-murid khususnya. Saya juga perlu menegaskan di sini bahawa setiap lapisan pengurusan kepimpinan perlu memastikan keefisienan atau kecekapan dalam penyampaian segala maklumat pendidikan sehinggalah ke peringkat sekolah. JPN dan PPD perlu memastikan bahawa setiap tindakan, gerak kerja dan maklumat pendidikan benar-benar difahami oleh semua peringkat pelaksana iaitu guru dan sekolah kita.